Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما بعد لله تعالى. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita sama-sama berada dalam majlis ilmu, sama-sama berada dalam rumah Allah, sama-sama melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita, memberikan kita kekuatan, pertambahan pemahaman, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita sambung tafsir Al-Munir juzuk 1. Kita sampai kepada muka surat 182. Pedoman hidup dan hukum hakam. Fiqhul hayah wal hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Kesudahan bagi orang mukmin secara umum. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa sahaja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Termasuk pedoman hidup dan hukum hakam. Jadi tuan-tuan, secara umumnya dalam kuliah yang lalu kita telah share bersama bahawa yang pentingnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tak kira lah sama ada dia orang Yahudi ke, dia orang Nasrani ke, dia orang Sabiin ke, dia orang Buddha ke, dia beragama Hindu ke. Yang pentingnya dia beriman kepada Allah, tukar agamanya, beriman kepada Allah. Kalau di dalam Quran disebut Ahlul Kitab, ya, Ahlul Kitab merujuk kepada orang Yahudi, merujuk kepada orang Nasrani, ya. Kerana Yahudi dan Nasrani itu semuanya telah diselewengkan oleh akhbaruhum, ya, oleh pembesar-pembesar agama mereka. Ya. Bukan sahaja
zaman Nabi Musa. Ya. Daud, zaman Nabi Daud pun Zabur pun diselewengkan. Ya. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, Injil pun diselewengkan. Ya. Selewengnya bukan baru, lama. Ya. Itu saya sebut dalam kuliah yang lalu, kebanyakan mu'arikhun kila bawa fakta ni. Lebih kurang 30 tahun selepas Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, dah pun diselewengkan Injil. 30 tahun. Selang masa Nabi Muhammad dengan Nabi Isa lebih kurang 6 ke 700 tahun. Jadi bila turun Al-Quran, dah seleweng dah. Taurat lagi lama lah, zaman Nabi Musa. Ya. Jadi, kalau dalam Al-Quran disebut Ahlul Kitab, orang yang mempunyai kitab, orang yang diturunkan kepada mereka kitab, semestinya para ulama tafsir dia berpandangan kebanyakannya merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Mereka tu kafir tak? Mereka kafir. Mereka kafir. Melainkan yang beriman dengan ajaran sebenar. Itu sahaja. Semua ajaran sama, iaitu akidahnya tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ani'budullah wajtanibut taghut. Ya. Kalau beriman dengan kitab Injil, nescaya pasti beriman dengan kitab Al-Quran. Itu saja. Ya. Sebagaimana saya ceritakan dalam kuliah yang lalu, bagaimana seorang yang menjadi rujukan Khadijah binti Khuwailid, ya. Apabila Nabi menerima wahyu yang sesana yang tidak tenteram bagi Nabi, ya, Nabi segera berjumpa Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal Ahlul Kitab, tetapi dia Ahlul Kitab yang beriman. Yang beriman kepada apa? Dia beriman kepada ajaran Taurat dan ajaran Injil. Nescaya pasti dia akan beriman dengan ajaran Nabi Muhammad. Dan dikatakan, saya cerita juga, kongsi, share sekali lagi lah, yang kuliah yang lalu, Warakah bin Naufal ni, yang saya cerita tadi, Warakah bin Naufal tadi, dia meninggal sebelum beksah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, kalau sekiranya dipanjang umur aku, nescaya aku menjadi penolong Nabi Muhammad. Tapi tak panjang umur dia. Dia di hujung kisah hidup dia, dikatakan dia tu buta. Ya. Dan ada di kalangan sahabat, ya, berbunyi-bunyi, ya, tentang Warakah bin Naufal. Dan saya kongsi juga dalam kuliah yang lalu. Lalu Nabi menyebut, la tasubbu Warakah bin Naufal. Yang kamu mencela-cela, mencemuh-cemuh Warakah bin Naufal. Apabila dibeksahkanlah, selang beberapa lama lepas tu lah, Warakah meninggal sebelum Nabi beksah. Ya. Fa inni ra'aitu lahu, sesungguhnya aku nampak baginya jannatul jannatai, dalam satu syurga ada dua jannah, taman. Istimewa tu. Dia duduk dalam syurga yang dalamnya ada dua taman. Tu. Istimewa. Tidak, takkan Nabi nak cakap macam tu. Itu yang pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dia kata man amana billahi wal yaumil akhir. Pedoman hidup dan hukum hakam 182. Asas kejayaan dan pelepasan ialah iman yang soleh. Disebut awal dah. Digandingkan oleh amal yang soleh. Iman, amal. Iman, amal. Mesti ada dua.
Ya. Kalau ada iman, tak ada amal, tak sempurnalah keimanannya. Masuk syurga tak Ustaz? Masuk sekiranya dikehendaki Allah kerana ada iman. Kalau tidak ada amalan, diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasihani oleh Allah Taala kerana ada iman. Kan? Iman yang sahih. Sahih. Ya, sahih maksudnya bukan fasid. Orang Kristian pun dia beriman, tapi iman dia iman yang fasid. Dia tak muwafaqah, tak sama dengan tuntutan. Dia mukhalafah, berbeza. Ya. Dia pegang kuat, tapi tak guna. Dia kena muwafaqah, bukan mukhalafah. Pegang kuat mukhalafah tak guna. Ya. Sahih. Ya. Macam-macam lah dalam hadis banyak. Ya. Macam apa nama, ya. Laisal imanu bitamani walakin iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman bukan setakat sebut saja, tetapi benarkan dalam hati, dibenarkan dengan amalan. Banyaklah Nabi. Ayat di atas sambung, ayat di atas, innal ladzina amanu, ayat tu. Ayat di atas tidaklah dimansuhkan, tetapi ditujukan kepada orang yang mantap iman mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya ayat ni tidak dimansuhkan. Apa tuan-tuan? Mansuh ni maksudnya batal. Ya, mansuh ni maksudnya batal. Ya. Dalam Islam ada hukum yang dinasah dan dimansuh. Kalau nasah, mansuh tu yang kena batal, ya, yang dinasah dan dibatalkan. Ya. Kalau kita rujuk, ya, dalam syariat Islam banyaklah, ya, syariat-syariat yang dahulu, syariat Nabi Adam dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimansuhkan, dibatalkan, digantikan dengan syariat apa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syariat Nabi Musa menggantikan sebelumnya, syariat Nabi Isa menggantikan sebelumnya, syariat Nabi Muhammad menggantikan sebelumnya, syariat Nabi Muhammad tak ada ganti dah. Tak ada. Habis. Ya, habis, tak ada ganti dah. Kalau ada lagi ajaran yang mengganti itu pembohonglah. Ya. Habis, tak ada dah. Ya. Tak ada ganti. Jadi ada yang mansuh, ada yang dinasahkan. Islam banyak hukum hakam pun macam tu. Bukan kerana Allah Ta'ala baru tahu nak kena mansuh ke? Dulu tak tahu. Bukan maksud macam tu. Maksudnya sesuai dengan amalan ketika itu. Kan? Syariat Nabi Adam alaihissalam, dia boleh kahwin adik-beradik tapi berselanglah. Qabil Habil itu berselang kan? Selang macam tu. Kalau tak boleh kahwin, macam mana nak ramai umat? Kan? Tapi berselang lah kan? Syariat Nabi Muhammad tak boleh, umat dia ramai. Dia sesuai pada ketika tu. Bukan mana Tuhan tak ada ilmu. Ya, na'udzubillah min dzalik, subhanallah. Banyak. Ya, syariat misalnya menghadap Baitullahil Haram. Sebelum tu Nabi semayang menghadap Baitul Maqdis. Kan? Baitul Maqdis 16 sahran, 16 bulan, tahun lebih, 12 tahun menghadap. Kemudian datang, ya, tengah solat tu, ya, Allah Ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadaplah, halakanlah muka kamu menghadap ke Masjidil Haram. Ketika semayang asar tu, ya, kemudiannya menghadap ke Baitullahil Haram. Tu yang ada masjid Qiblatain tu, yang kita pergi ziarah tu, kan? Tu banyak macam-macam lah. Jadi ayat ni sebenarnya ayat yang tidak dimansuhkan, maksudnya kekal sampai 2021, sampai tahun ni. Sampai sekarang ni yang kita duduk ni, sampai tahun ni dia tak akan masuk. Apa maksud dia? Kekal. Orang yang beriman di kalangan ahli kitab,
orang Yahudi, orang Nasrani. Kalau ada lagi tak? Ada lagi tak orang Yahudi dan Nasrani? Orang Yahudi keturunan Nabi Allah Yaqub alaihissalam ni, ada tak? Ada tak? Ada. Oleh kerana barangkali mungkin ada, tapi ayat dia tetap ada. Dia tak masuk. Tak dibatalkan. Dia tak dibatalkan, tak dinasahkan. Ada, tapi kita tak tahu, tak jaga keturunan. Kat sini tak ada lah. Kat sana mungkin ada. Kat Jaziratul Arab kan. Kat Palestin mungkin ada keturunan, tapi kena tahulah keturunan dia. Sebab itu lahir hukum. Tengok dia kata Dr. Wahbah Az-Zahidi, tiada perselisihan pendapat. Maksudnya ulama semua sama pendapat. Pendapat di kalangan ulama fiqh ke, ulama tafsir ke, sama je mengenai kedudukan Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab. Mereka memang ahli kitab. Istimewa ahli kitab ni disebut dalam Quran kerana mengikramkan, memuliakan datuk nenek moyang mereka ada daripada orang yang baik-baik. Mereka daripada keturunan yang baik-baik. Mereka yang tak baik, keturunan baik-baik. Nabi semua. Ya Allah tuan-tuan. Keturunan baik-baik. Belaka yang baik-baik. Tiba jadi macam tu. Degil. Sehingga dirakamkan mereka itu sebagai ahli kitab. Ahli kitab tu maksudnya kufur. Kecuali yang beriman je lah. Dan dia ada hukum khas. Oleh kerana Allah memuliakan mereka. Kita tengok. Oleh itu, sebagai ahli kitab, kita harus berkahwin dengan wanita mereka dan halal makan makanan mereka. Yang ni perlu diperbahaskan. Ini kalau kita tak main mengaji, kita tak share sama, pakai kita makanlah sembelihan orang Yahudi, orang Nasrani. Hukum makan sembelihannya adalah harus. Tetapi dengan syarat, dengan syarat benar-benar mereka itu keturunan ahli kitab yang bersambung dengan Nabi Allah Yaqub. Dan kena cek pula sembelihan dia, putus 2 urat, halkum dan merih. Dia pun sama. Mereka sembelih sama dengan kita. Cina aja tak sama, Buddha tak sama, dia mempuk kan. Cucuk kan. Orang Yahudi dia sembelih macam kita. Dia sembelih macam kita. Dia pun sembelih. Kita pun sembelih. Dia pun turut, dia pun sama. Syariat dia sama. Tapi kena tahulah siapa yang sembelih tu. Yang tu susah nak cari. Betul ke dia ni ahli kitab ni? Terus ada makan lah. Kan? Terjaga ikhtiyati kita tak usah. Sama juga nak menentukan ahli kitab. Tapi kalau kita lihat Imam Syafi'i, dia kata apa? Ahli kitab tu mesti daripada keturunan Bani Israel. Mesti daripada keturunan Bani Israel yang bersambung. Yahudi dan Nasrani. Kristian. Kalau Kristian dekat India tu tak ada pasal keturunan apa? Keturunan Bani Israel tu. Tak boleh pakai tu. Dia mesti asal dia, kata Imam Syafi'i, mesti sampai keturunan Bani Israel yang beragama Yahudi atau Kristian. Mereka yang bukan daripada keturunan Bani Israel tidak tergolong dalam ahli kitab. Kata Imam Syafi'i. Tidak tergolong. Walaupun agama dia agama Kristian. Tak boleh. Tak boleh. Kena cek. Jangan sekap jarang. Ada. Tapi ulama, kalau kita lihat Imam Abu Hanifah pun dia pendapat yang sama. Cuma dia khususkan lagi sempit. Dia kata daripada wilayah Kaskar, Kufah dan Basrah. Ada wilayah-wilayah dia lagi sempit lagi, skop dia lagi sempit lagi. Nak kata ada tu memang ada. Tu sebab ayat ni tak masuk. Tak nasah. Dia sampai sekarang ada. Hukum tetap ada. Tapi tak tahu. Nak dapat susah. Sambung putus keturunan. Orang ni masuk. Sebab kita tak jaga keturunan kita. Macamlah ada orang tanya, Ustaz, ada juga ada surau masjid tanya, macam mana
siapa? Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Imam Mahdi pasti akan berlaku kerana ia adalah kabar yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutawatir, kan? Dalam Quran ada tapi secara umum disenaraikan tanda-tanda tapi tak disebut Imam Mahdi. Dalam hadis ada disebut. Kan? Quran secara umum tanda-tanda kiamat. Kan? Tanda-tanda. Macam mana nak tahu dia keturunan Imam Mahdi? Kan? Macam mana nak tahu dia ni Imam Mahdi ni? Macam mana dia ni Imam Mahdi? Macam mana? Siapa boleh mengaku? Imam Mahdi dah ikut hadis Nabi SAW. Nama sama. Nama sama. Muhammad bin Abdullah, dia pun Muhammad bin Abdullah. Keturunan lahir daripada dua. Sama ada Husain dengan Hasan. Hasan. Husaini atau Hasani. Itu yang dia pakat mengaku jadi keturunan Hasani tu. Hasani. Mai mana Hasani tak tahu. Tengok banyak Jawa. Kan? Jaga keturunan dia. Allah tahu keturunan dia. Allah tahu keturunan kita. Kita yang tak tahu, terputus. Ya? Tapi kalau ikut Dr. Ali Jum'ah. Ya, Dr. Ali Jum'ah. Ya. Syekhul Azhar, bekas lah. Dalam kuliah dia lah. Ya. Dia kata, geng-geng Habaib ni kan. Habib ni. Habib. Kan? Sekarang ni kan Habib. Dengan Habaib. Ada yang mencemooh, ada yang mencela, ada yang menyanjung. Habib Omar. Macam Habib. Ya. Saya bukan Habib, tuan-tuan pun bukan Habib. Ya. Dr. Ali Jum'ah kata ada lebih kurang 5,000 lebih susul jalur keturunannya sampai kepada Rasulullah SAW. Kata Dr. Ali Jum'ah. Saya tak tahu. Dia ulama, saya pegang pendapat dia. Yang dijaga keturunannya. Yang dijaga. Jadi kita tak tahu dia ni keturunan Bani Israel ke. Ya. Lebih baik kalau ikut fatwa Malaysia pun, ya, dia kata sama pendapat dengan Imam Syafi'i. Ya. Pastikan ada keturunan tu. Lepas tu nak makan, tengok pula sembelihan dia tu putus tak. Kalau dah sah dia keturunan tu, tengok pula putus tak halkum dan merih. Kan baru sama dengan kita. Tidak tak boleh makan. Ya. Awak zaman Rasulullah ni, zaman Rasulullah, orang Yahudi yang zaman dia 600-700 tahun saya kata tu kan. Tu pun kira jauh tu. Kira jauh. Tapi masih terjaga kot. Pernah sahabat menerima hadiah makanan berbentuk sembelihan lah kan. Daripada sahabat tanya pada Rasulullah nak makan ke tidak. Ya. Bila Rasulullah beritahu ini datang daripada sipulan, kan? Samiha bismillah, sebut nama Allah makan. Tu kira 600-700 tahun. Kita ni tak tahulah, beribu-ribu tahun. Memang ada. Hukum tu memang ada sampai sekarang. Tapi tak boleh diambil terlalu mudah. Ya, untuk menjaga maslahah syiar, ya. Boleh. Kita harus berkahwin. Yang berkahwinnya, ya, orang lelaki berkahwin. Orang perempuan tak boleh. Perempuan tak boleh. Orang lelaki dia boleh mempengaruhi si perempuan tu. Orang perempuan dia kena pengaruh sama orang tu. Silap dia jadi agama tu. Dia tak boleh. Yang boleh kahwin orang lelaki. Orang perempuan tak boleh kahwin dengan ahli kitab lelaki. Orang lelaki boleh. Kalau ada. Yang sekat jarang marah bini nanti. Ya. Kalau ada. Ini duk mengada lah. Tak ada. Susah cari. Ya. Hukum ada. Ya. Lepas tu ada ayat Quran. Al-yawma. Sebagaimana ditetapkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum
wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi ahdan wa man yaghfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberi ahli kitab. Alkitab itu halal bagimu. Dan makanan kamu pun halal bagimu, bagi mereka. Dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Yang baik, yang jaga maruah, yang muhsanat di kalangan mereka. Yang maksudnya di situ, bila kamu telah membayar mas kahwin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikan mereka gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sudah beriman tidak menerima hukum Islam, maka hilanglah pahala amalannya dan di hari akhirat dia dimasukkan di kalangan orang-orang yang rugi. Boleh, ya? Tapi jangan ada pula ustaz yang kata istihar pada malam ni kita boleh kahwin dengan orang Kristian yang datang daripada England, datang daripada Denmark tu. Mampus lah. Ustaz tu kena viral lah tu. Habis esok orang bertalu-talu. Hukum ada, nak dapat susah. Tu je. Hukum tak batal, nak dapat susah. Asal tak dapat, nah, mai cakap mana Rusia, Jerman, Yahudi tu, mana ada keturunan Nabi Yaqub. Usah. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Macam kes Imam Mahdi juga. Kita tak tahu. Ya. Kan Imam Mahdi itu nanti bila dia muncul Imam Mahdi yang dilahirkan di Mekah, dia akan menunaikan dilahirkan di Madinah, menunaikan haji di Mekah. Di Mekah tu dia isytiharkan di Imam Mahdi yang berdatanglah berbondong-bondong ulama berbaiat dengan tersebarlah satu dunia Imam Mahdi itu. Dengan tanda-tandanya yang telah pun diketahui oleh ulama-ulama muktabar pada ketika itu. Pada ketika kita pun tak ada dah. Dia tu tak. Ni dengar turunlah. Bukan macam yang baru ni. Ustazah tu masih tak. Macam tu. Tersambung 183. Begitu juga tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama bahawa mereka wajib membayar jizyah sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah SWT. Oleh kerana mereka ahlul kitab, mereka adalah ahlul zimmah. Apa ahlul zimmah, Ustaz? Orang yang dijaga akan hak-hak mereka. Mereka hidup dalam pemerintahan Islam, dalam daulah Islamiah yang diperintahkan oleh Islam, Rasulullah, Khulafa ar-Rasyidin, kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, Utsmaniyah. Mereka dikenakan jizyah ahli kitab. Orang Islam tak kena. Pasal apa, Ustaz? Orang Islam dah bayar zakat, mereka jizyah. Apa maksud jizyah? Cukai kepala. Cukai kepala mereka lah. Kena bayar lah. Ya. Jadi orang Islam tak payah. Orang bayar dah zakat. Dia bayar zakat. Kita pun ada cukai kepala kita. Zakat fitrah. Mereka mana ada? Kalau tak kena, untung mereka. Jadi itu yang kata ittifaq ulama tu. Mereka ahlul zimmah. Orang yang dijaga akan hak-haknya. Tak boleh senang-senang pergi bunuh dia. Tak boleh senang-senang pergi curi hak ahli kitab. Tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Tak boleh. Bukan ahli kitab saja. Orang yang berbangsa lain, beragama lain pun tak boleh. Jangan. Kedai Melayu tak boleh curi. Kedai Hindu boleh curi. Itu mengarut. Pakat curi kedai Hindu. Sama aja. Benda yang curi adalah haram. Itu je. Sama aja. Mencabut hak. Tengok Islam jaga. Dia kata Islam salam selamat. Orang kitab duduk kena bayar jizyah. Dan Islam kan banyak ada zakat. Zakat tuan-tuan sudah maklum, kita pun sudah maklum. Zakat fitrah pun dekat atas benda cukup bayar. Kan? Dan Islam ada fai, al-fai.
Ada sumber dia al-fai. Alif lam fa ya hamzah. Al-fai. Al-fai ni apa dia? Cukai jalan harta yang diambil daripada jalan perdamaian atau musyawarah. Sebab dulu ada fathul. Bila mengembangkan Islam, bila satu daulah tu, satu kerajaan tu dia nak bersama dengan kerajaan Islam, dia kena bayar. Islam dulu kan. Dia ada ghanimah. Tuan-tuan pernah dengar ghanimah? Ghanimah ni apa? Ghanimah ni harta rampasan perang. Ya. Yang dibahagi-bahagikan, ya. 80% ataupun 4/5 kepada pejuang Islam. Dia bagi 4/5 kepada pejuang Islam. Ghanimah. Orang Yahudi nak sangat ni, tu sebab dia jadi munafik. Dia jadi munafik. Bila dia berpura-pura Islam, berperang, dapatlah. Dia nak yang ni lah, ghanimah ni. Kan? Banyak. Pergi perang negara orang. Pada ketika itulah, kata ghanimah. Ada kharash. Dan Islam pun ada kharash. Kharash ni cukai tanah. Ya? Dan Islam ada usyur. Banyaklah sumber-sumber Islam. Usyur ni cukai apa? Cukai kapal. Islam. Itu zaman kerajaan-kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Khulafa ar-Rasyidin dulu. Ya? Jadi, itu kata dia, sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharramuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinu dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'inda yadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka pula akan mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak berpegang kepada agama yang benar, iaitu daripada kalangan orang-orang yang diberikan kitab Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka membayar jizyah dengan taat dan merendah diri. Ya. Hebat Islam. Ya. Dan ni kita pula penakut. Dulu masa zaman kegemilangan Islam, ya, zaman keemasan, ya, keemasan Islam, orang-orang kafir berebut-rebut, negara-negara bukan Islam berebut-rebut, ya, untuk bernaung di bawah pemerintahan Islam dengan membayar cukai, ya, ya, dengan membayar cukai jizyah, ya. Dalam sejarah saya ada catatan di sini, ya, kerajaan Mesir zaman Qibti Mesir, dia pernah menjemput Amr bin Al-As untuk menghalau tentera Rom dengan membayar 2 dinar satu kepala. Tu dia, panggil orang Islam bayar duit. Dan ni kita pergi panggil orang kafir. Sebab apa? Kita ramai tapi tak berkualiti. Karusa isail, berguih di lautan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para ulama 183, para ulama berselisih pendapat mengenai golongan as-sabiin, sama ada mereka termasuk dalam golongan ahli kitab atau tidak, dan terbagi kepada 2 pendapat. Siapakah as-sabiin? Siapakah as-sabiin? Pertama, golongan ulama As-Sudi, Abdul Rahman As-Sudi, Ishaq bin Rahawih dan Abu Hanifah mendapat bahawa sembelihan mereka boleh, dan boleh juga orang Islam berkahwin dengan wanita mereka. Ada sebahagian kata mereka ni ahli kitab. Ya, ulama yang lain, sabiin ni, mereka ni ahli kitab tak? Ulama berselisih pendapat. Kalau tanya Syafi'i, bukan. Hanafi ada sebahagian kecil. Biasalah ulama, tapi jangan ambil yang kecil tu. Kan? Ulama yang lain, Mujahid Al-Hasan Basri dan Ibnu Abi Najih pula berdapat bahawa makanan mereka tidak halal dimakan dan wanita mereka tidak boleh dikahwin. Ya, jadi kalau kita tengok kepada pendapat yang lain yang tidak ada dalam kitab ni, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain muktabar, orang sabiin ini adalah bukan daripada ahlul kitab. Bukan daripada ahlul kitab. Ya. Kalau ingat, kalau kita merujuk, tak ada dalam buku juga, saya ada catatan, saya rujuk pada kitab tafsir yang lain. Kalau mengikut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, mereka ialah hampir
menyerupai agama Majusi, menyembah malaikat, menyembah matahari, menyembah al-alam, ya. Itu ni katakan orang Sabi'in ni, mereka bukan daripada ahlul kitab. Jadi tak masuk buk. Cuma sebut sesat dapat perselisihan pendapat ulama, jangan ambil yang kecil. Tak boleh. Bukan ahli kitab. Kalau jumpa kata namanya pembohong, Sabi'in tak boleh. Itu je. Ya. Kesimpulannya, golongan Asy'ariyah adalah kumpulan kaum muwahhidun atau ahli tauhid, cuma mereka yakin bahawa bintang memberi kesan atau pengaruh tertentu kepada alam, bukan kuasa. Maksudnya dia bukan daripada kalangan ahli kitab, ya. Tak boleh. Tak, pendapat ulama muktabar bukan ahli kitab, itu saja. Ya, yang kita ambil pendapat yang kecil. Sehingga ada ulama mengatakan, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dia mengatakan dia syibhul ahli kitab, hampir-hampir dekat-dekat macam perangai ahli kitab juga, tapi bukan ahli kitab. Bukan ahli kitab. Syibhu ahli kitab, kata ulama. Syibhu. Yang penting dia bukan ahli kitab. Itu sahaja. Tajuk baru ke surat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khuzu ma atainakum biquwwah wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Kita baca satu ayat je. Antara kejahatan orang Yahudi dan balasan ke atas mereka, dan berilah peringatan kepada mereka. Tajuk ada antara kejahatan orang Yahudi dan balasan ke atas mereka. Wazkur lahum ya Muhammad, berilah peringatan kepada mereka wahai Muhammad, dan ingatlah ketika mana kami Allah Subhanahu wa taala mengambil janji setia dan dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursaina di atas kamu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepada kalian, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ini cerita perangai buluk orang Yahudi balik. Tuan-tuan, ya, selagi tak habis Al-Baqarah ni tuan-tuan, duk dengar cerita orang Yahudi Nasrani. Hampir separuh Al-Baqarah tu. Duk dengar cerita tu. Ini baru ayat 63, lambat lagi nak 100 tuan-tuan. Dengar cerita tu je lah, ya. Yahudi Nasrani, ya. Banyak cerita dia. Jadi Allah Ta'ala dalam surah ini kata Dr. Wahbah Al-Zuhairi rahimahullah alaih, kalau ayat sebelum ini mengingatkan Bani Israel tentang pelbagai nikmat besar yang telah mereka kecapi. Kalau ayat sebelum ni, ya, banyaklah ayat sebelum ni cerita bagaimana ingat balik. Dulu Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kamu ketika mana kamu datang daripada bumi mana? Ya, daripada Mesir pergi ke Tursaina, ya. Wa najaina min ali Fir'aun, selamatkan kamu daripada Fir'aun, ayat yang lalu. Ya, kemudian ditebelahkan laut, wa isfarraqnakumul bahr. Kemudian duduk pula di padang teh tu, yatihuna fil ardi arba'ina sana. Kemudiannya datanglah mana salwa yang saya cerita sebelum ni, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat ini, manakala ayat ini mengecam, kecam, ingkar dan maksiat yang telah mereka lakukan. Mereka memungkiri janji terhadap Allah Subhanahu wa taala dan melanggar larangan Allah, yakni menangkap ikan pada hari Sabtu. Mereka engkar larangan Allah. Antara larangannya ialah menangkap ikan pada hari Sabtu. Ini saya ceritakan pada kuliah yang akan datang lah, sebab ini panjang. Okay. Ringkasnya, oleh kerana nak sangat hari beribadat, Allah Ta'ala bagikan mereka keistimewaan beribadat pada hari Sabtu. Ya, bila beribadat hari Sabtu, jangan buat kerja. Ibadat saja, tak boleh kerja. Allah Ta'ala uji pula ikan yang banyak hitan. Ini ceritakan nanti. Ya, panjang lebar tu nak masuk intro je. Ya. Kemudiannya, ya, langgar firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala murka. Ya. Laqad alimtumul ladzina i'tadaw fis sabt wa kunu lahu kunu qiradatan hasiin.
sesungguhnya kamu wahai orang-orang Yahudi pada zaman Nabi SAW benar-benar mengetahui cerita ni. Cerita apa? Allazi, orang yang melampaui batas, melanggar janji Allah supaya jangan bekerja pada hari Sabtu. Janji nak sembahyang, nak bersolat mengingat Allah, tangkap ikan. Ya, yang tadaw fi syab, datang kemurkaan Allah. Ya, faqulna lahu kunu qiradatan khasiin, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kera-kera yang hina. Jadi kera, beruk besar lagi, kera, bukan beruk, kera. Qiradah ni kera. Tu apa yang kera kan? Kera yang hina, jadi kera sungguh. Ini Tuhan murka. Ya, kata ulama al-Awfa dalam ulama al-Awfa dalam tafsir dia kata yang muda menjadi kera, yang tua menjadi babi. Itu dia. Ya. Dia permukaan Allah Taala. Itu mukadimah jelah. Akibatnya surat 184, yakni menangkap ikan pada hari Sabtu, akibatnya mereka diubah menjadi kera dan tersingkir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala serta tidak dikasihi manusia. Nanti kita cerita panjang. Dia ada ni dalam bab ni cerita panjang. Kita cerita panjanglah. Tak masuk lagi tafsir dan ulasan tu. Ni baru mukadimah. Jika demikian keadaan Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam, maka sepatutnya, kalau itulah keadaan dulunya datuk nenek moyang kamu sampai jadi kera, sampai jadi babi, kamu ingat, wahai orang Yahudi yang berada pada zaman Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, ingat, seolah-olahnya pesan ayat macam itulah. Jika demikian keadaan Bani Israel pada zaman Nabi Musa, maka sepatutnya keturunan mereka yang ada pada zaman Al-Quran diturunkan tidak membantah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dibimbangi apa yang menimpa kaum mereka yang terdahulu akan menimpa pula ke atas mereka. Peringatan dia tu. Kan? Jangan melampaui batas macam datuk nenek moyang kamu dahulu. Tidak mustahil. Allah Ta'ala akan memperlakukan benda yang sama. Peringatan Nabi Muhammad kepada orang Yahudi. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang lalu. Ini masuk dalam sikit lah. Dia tafsir dan ulasan tu dia mendalam sikit. Bila yang dikatakan Allah Ta'ala mengangkat Bukit Tur. Allah Ta'ala angkat Bukit Tur tu. Salah satu bukit lah di China tu, Tur. Hampap kepala orang Yahudi tu. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita ambil pendapat ulama sebagaimana saya sebutkan setiap kali kuliah saya, iaitu saya dan tuan-tuan, al-ibaratu li umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu diambil pada lafaz yang umum, bukan pada sebab yang khusus. Mudah-mudahan kita mengambil pengajaran kepada kita. Jadi saya minta maaf tuan-tuan jika ada terkasar bahasa. Saya minta ampun daripada Allah SWT. Kita tutup kekurangan majlis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.